اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Para pelajar yang saya kasih sekalian, alhamdulillah, pertamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah kerana kita masih lagi diberikan nikmat kesihatan walaupun dalam suasana PKPB, dan insya-Allah kita akan meneruskan lagi pembelajaran secara dari rumah, PDPR, pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini. Dan untuk pertemuan kali ini Ustaz akan menerangkan untuk ibadah tajuk yang kedua, iaitulah menerangkan konsep asas bagi jual beli tempahan, sewaan dan hutang, untuk tiga tajuk tersebut. Dan kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang untuk tajuk-tajuk yang seterusnya, insurans, zakat dan juga syarikat. Baik, untuk kali ini kita akan membicarakan untuk tiga tajuk itu. Dan sebelum tu anak-anak yang dikasihi sekalian, molek untuk kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Jadi anak-anak boleh mendatangkan bersama dengan Ustaz, mengaminkan doa yang Ustaz baca. Mudah-mudahan diberikan keberkatan dan kefahaman dalam proses pembelajaran kita kali ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmah-Mu dan bentangkanlah ke atas kami gedung rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, ya Tuhan kami, tambahkanlah kepada kami akan ilmu, kurniakanlah kami, rezekikanlah kami kefahaman akan ilmu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kefahaman kepada kita dalam proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah ini. Anak-anak yang dikasihi sekalian, kita terus kepada tajuk perbincangan kita untuk kali ini, itulah tajuk ibadah dalam bab muamalah. Kita akan belajar dalam tajuk ibadah tahun 2 semester 4, iaitu muamalah. Untuk siri yang kedua lah dalam bab ibadah, iaitu menerangkan konsep asas jual beli dan tempahan, sewaan, yang kedua sewaan, yang ketiga hutang dan pembiayaan. Kita terus kepada satu persatu konsep asas, pengertian dia, rukun dan perkara-perkara yang berkaitan dengan jual beli dan tiga perkara ini. Baik, kita pergi yang pertama, iaitulah jual beli. Pengertian jual beli, anak-anak nampakkah? Ya, Ustaz Arab nampaklah, kalau tak nampak, boleh jadi dia kembang. Tak apalah, kita cuba juga perhatikan walaupun dia sedikit kembang pada tulisan. Jual beli ialah menukarkan sesuatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Menukarkan barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu. Baik, kita pergi yang seterusnya, ini pengertian dia. Kita pergi kepada rukun jual beli. Mesti ada rukun jual beli, kerana mesti ada orang yang nak jual, kemudian ada orang yang nak beri, orang yang nak beli.
Demikian juga dalam orang nak jual, orang nak beli ni, ada barang lah. Ni. Kita tengok satu persatu rukun jual beli, mesti ada penjual dan pembeli. Allahumma salli ala Muhammad. Mesti ada orang yang nak jual, ada orang yang nak beli. Nak jual apa, beli apa? Yang kedua barang. Kemudian barang ini, yang ketiganya ada nilai dia. Ya. Barang yang nak dijual beli ni mesti ada nilai, harga. Kalau barang yang tidak ada nilai, tidak ada harga, maka ia tak boleh dijual beli. Malah penjual pun nak jual, kalau barang itu tak ada nilai, tak ada harga, penjual nak jual, jadi tak ada orang yang nak beli. Itu hukum dia. Keadaan dia. Baik, yang keempat, ijab dan qabul, akad, kontrak jual beli. Penjual kata aku jual barang ni. Pembeli kata aku beli barang ni. Itu ya. Antara maksudnya dengan keredaan lah. Nanti kita akan bicarakan tentang ijab ini. Ijab qabul. Baik, seterusnya kita tengok syarat sah penjual dan pembeli. Syarat sah penjual dan pembeli, iaitulah syarat bagi rukun tadilah, rukun jual beli tadi. Rukun penjual dan pembeli. Pertama, mukallaf, iaitu aqil baligh. Yang nak jual, yang nak beli itu seseorang yang aqil dan baligh, berakal dan telah baligh. Tidak sah jual beli kanak-kanak. Tidak sah jual beli dari kanak-kanak. Baik. Yang kedua, kemahuan sendiri. Tak boleh, tidak sah jika dipaksa. Kemudian yang ketiga, merdeka, tidak sah oleh hamba. Yang keempat, bukan daripada golongan yang ditahan hartanya kerana bankrupt atau tidak waras. Bankrupt atau dia sebut muflis. Yang seterusnya beragama Islam, khusus ya khas bagi jual beli Al-Quran dan hadis. Khusus jual beli perkara-perkara yang melibatkan Al-Quran, hadis yang berkaitan dengan Islam itu sendiri. Baik. Jadi ini syarat sah bagi rukun penjual dan pembeli. Jadi boleh jadi ada pertanyaan, kalau begitu kanak-kanak ya, yang sekolah rendah belum lagi balik, dia tak boleh jual beli, tak boleh belilah. Ya. Contoh di kantin kan sekolah rendah, kan? Anak-anak yang sekolah rendah, Allahumma salli ala Muhammad, apa tu yang kita sebut, yalah dia nak beli di kantin kan, nak beli nasi lemak, nak beli air kan. Jadi bagi kanak-kanak yang di Allahumma salli ala Muhammad, yang disebutkan diberikan oleh waris dia, oleh ayah dia, ibu dia, RM2 untuk membeli kan? Maka diberikan keizinan lah. Waris atau ibu dan ayah memberikan keizinan kepada kanak-kanak untuk beli. Maka yang itu dibenarkanlah, dibenarkan bagi kanak-kanak membeli, dan hukum jual beli tadi ni adalah sahlah. Lagi nanti kata tidak sahlah kanak-kanak sekolah rendah membeli di kantin. Sudah kan. Yang ni dia akan jadi Allahumma salli ala Muhammad dikira sah sekira mana diberi keizinan. Ya, kerana kanak-kanak ni dia tak ada harta milikan, dia tidak memiliki harta. Jadi waris dia memberikan jumlah tertentu, boleh jadi duit sekolah RM3 untuk beli di kantin sekolah. Nasi lemak boleh jadi RM2, air RM1. Jadi kanak-kanak tadi ni, anak kita tadi yang kanak-kanak yang boleh jadi darjah 2, 3 belum lagi balik. Jadi itu dibolehkan, dan jual beli itu dikira sah. Baik. Kemahuan sendiri tak boleh paksa, begitulah perkara-perkara. Demikian juga yang yang ketiga, merdeka. Ya. Merdeka tidak sah hamba. Tidak sah hamba ni dalam erti kata hamba itu membeli bukan dengan milikan dia lah. Melainkan kalau tuan dia sekarang ni, anak-anak yang dikasih hamba ni tak ada lah. Sistem perhambaan tak ada. Kalau ketika sistem perhambaan itu, hamba ni kita sebutkan milikan kepada tuan dia. Jadi kalau sekiranya tuan dia menyuruh si hamba pergi ke kedai, pergi ke pasar untuk membeli, maka si tuan itu memberikan keizinan dan memberikan jumlah tertentu, nilai yang RM1, RM2,
maka pada ketika itu jual beli daripada hamba itu sahlah. Tu. Melainkan hamba ni curi duit tuan dia, Allahumma salli ala Muhammad, kemudian dia pergi membeli, maka hak tu tidak sahlah pasal bukan milikan sempurna si hamba. Demikian juga tadilah kanak-kanak tadi. Baik. Kemudian kita berpindah kepada perkara yang ketiga, iaitu barang nanti kita tengok berpindah selepasnya. Baik. Info. Baik. Menurut mazhab Hambali, kanak-kanak boleh berjual beli sekiranya melibatkan nilai yang sedikit seperti gula-gula. Ini mazhab Hambali, sedikit maklumat. Menurut mazhab Hambali, kanak-kanak yang memayai sah melakukan jual beli. Baik. Kemudian kita pergi kepada syarat sah harga. Nilai tadi. Bersih. Tidak sah harga jika tidak bernilai di sisi syarak seperti arak dan lain-lain lah. Perkara-perkara yang benda-benda yang tidak sah menurut hukum syarak, maka tidak sahlah. Harga adalah milik pembeli. Harga adalah milik. Tidak sah jual beli dengan wang bukan kepunyaan pembeli. Makna harga ni iaitu RM2 lah. Yang kalau kata jual beli hari ni RM2, maka daripada Allahumma Muhammad pembeli. Harga itu mampu diserahkan oleh pembeli kepada penjual. Penjual dan pembeli tahu jenis mata wang yang digunakan. Itu syarat sah bagi harga. Baik. Kita berpindah kepada syarat sah barang. Yang kedua tadi itu kita berpindah kembali kepada yang kedua. Syarat sah barang bersih dan suci. Barang itu mesti bersih dan suci. Tidak sah menjual najis seperti bangkai anjing, arak dan babi. Berfaedah, tidak sah menjual barang yang tidak berfaedah seperti sebiji padi. Jenuhlah nak macam mana sebiji padi atau sebiji beras umpamanya. Berkepunyaan penjual atau wakilnya tidak sah menjual harta waris sedangkan ia masih hidup. Boleh menyerahkan barang kepada pembeli semasa akad kecuali jual beli bertangguh iaitu bai'us salam. Tidak sah menjual barang yang hilang atau dicuri. Baik, penjual dan pembeli mengetahui jenis, kadar dan sifat barang jualan. Tidak sah menjual barang yang tidak boleh dilihat seperti jual burung di udara atau jual ikan di Allahumma salli ala Muhammad di laut, di sungai, di kolam. Kerana tidak tahu dia punya jenis, kadar, banyak mana dan sifat barang yang ada di udara, burung di udara jenis banyak sungguh. Baik. Itu yang kedua, syarat sah barang. Yang ketiga tadi, syarat sah harga kita telah baca. Kemudian yang keempat, syarat sah ijab dan qabul. Akad. Ijab dan qabul ialah persetujuan antara kedua-dua belah pihak. Setuju makna penjual setuju, pembeli pun setuju. Tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain. Yang tadilah aku jual, aku beli. Bersamaan ijab dan qabul walaupun berlainan lafaz. Tidak boleh ditaklikkan. Tak boleh diikat dengan dengan lafaz-lafaz lain lah. Atau digantungkan dia. Bergantung kepada suatu perkara. Contoh, aku jual beras ini dengan syarat engkau menyerahkan baju engkau kepadaku. Dia ada syarat dia. Yang kata taklik ni. Ada gantungan dia. Tidak boleh dihadkan masa. Contoh, aku jual kereta ini selama sebulan saja. Jual ni jual lah. Beli maka jadi milik dia. Melainkanlah kalau yang kata sebulan, 2 bulan, sehari, 2 hari, yang akan kita baca sekejap lagi, kita sambung pada iaitu tajuk sewaan. Sewaan tak apalah pasal kita sewa, nak sewa sehari, nak sewa sebulan, setahun tu tak jadi masalah. Jual beli maka menjadi milik kepada pembeli selepas akad ijab dan qabul. Baik, ini akad jual beli. Baik. Seterusnya kita berpindah kepada tempahan iaitu bai'us salam, jual beli bertempuh tadi. Baik, maksud kita pergi kepada yang pertama, maksud as-salam, bai'us salam, jual beli tempuh tadi. Jual beli suatu dengan secara tangguh dengan bayaran harga secara tunai.
iaitu menjual barang yang telah disifatkan butiran bentuk, spesifikasi, kualiti dan kuantiti secara terperinci dengan bayaran harganya dibuat secara tunai. Bayaran harga dibuat secara tunai. Manakala penyerahan barang ditangguhkan pada suatu masa yang ditetapkan. Ini bayar salam, bayar jual beli apa tu ada tempoh dia. Ada tangguh. Ini lebih kepada tempoh lah ya. Kita tempoh suatu barang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka barang tu kita nak sekian harinya. Ataupun kerana barang itu nak buat dalam ada masa je. Kan? Bukan dan siap tu, melainkan yang dah ready made lah. Ready made tu dah ada siap, tak apalah. Yang ni yang tak siap lagi kita nak buat. Contohlah kita beri contoh baju. Ya, baju kelas. Nak bubuh nama. Nama apa tu, ahli kelas kita ni ada 20 orang. Nama di belakang baju tu kan. Maka nak ready made macam mana, nama tak sama lah kan. Jadi kita akan tempah, kita tempah, kemudian kita akan bagilah dia punya butiran bentuk baju tadi, design dia kan, kuantiti jumlah ramai mana, banyak mana nak 20 orang, 20 kuantiti contoh. Design itu sendirilah. Jadi perkara itu ada tempoh masa yang dibuat oleh penjual lah, yang menerima tempahan tu. Jadi itu kaedah Allahumma salli ala Muhammad wa sallam tempahan tadi. Syarat sah tempahan adalah ia diketahui jenisnya. Tahu jenis. Kalau kata baju kain jenis apa, kain nak warna apa, hendaklah diketahui sifatnya, hendaklah diketahui jumlahnya, tempoh penyerahan ditentukan. Jadi yang menerima tempahan tu dia kena bagi tempoh tertentulah, jaga masa siap baju yang nak nak mau dibuat tadi. Mengetahui kadar nilai harganya, ada tetap. Penerima tempahan hak penjual ni dia dah kita nak sebut harga, buat sebut harga siap lah. Selai baju RM30, kos ni semua selai RM30, jadi 20 helai baju RM600. Contohlah. Hendaklah yang kenalah tempat penyehahannya dimaklumi jika membawa barang tempahan ke sana memerlukan perbelanjaan. Kos lah maksudnya kena jelas belaka. Kos baju tadi. Kemudian kos nak hantar barang pula. Kalau sekarang hari ni tempahan pun orang tak jumpa mana dah. Kan? Orang dah secara medium belaka ni, medium sosial. Ada secara macam-macam lah kan medium sosial. WhatsApp ke mana. WhatsApp contoh baju, design baju. Send kepada orang yang nak buat baju. Kemudian dia pun bagilah sebut harga, kemudian dia bagi tempoh masa. Kemudian jalan satu tadi tak jumpa pun belaka tu. Kemudian yang hak siap daripada penerima tempahan siap proses baju ni, kemudian siap dibayar tadi, maka dia push. Kemudian sampai kepada pembeli. Tak jumpa. Cuma kalau kata push tadi, kos push lah, pengepusan. Kalau yang ni kalau kata nak jumpa di mana, maka kos pergerakan daripada penjual tadilah penerima tempahan kita ni tak apalah, pasal memang kita yang tempah. Baik, atas antaradin, atas redha ilah sanggup. Baik, itu tempahan. Kita pergi kepada yang kedua, iaitu sewaan. Baik, kita pergi. Pertama, pengertian sewa. Sewa merupakan satu perjanjian untuk memiliki manfaat atau faedah dari suatu barang yang diterima daripada orang lain dengan bayaran yang sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan. Ya, ada perjanjian nak memiliki manfaat daripada suatu barang. Kemudian adalah dia punya, kita sebutkan perjanjian berapa kos dengan perjanjian yang telah ditentukan, berapa nilai, berapa harga dia, apa semuanya. Baik, rukun sewa ada 3. Pertama, penyewa dan pemberi sewa. Orang yang menyewa dan orang yang memberi sewa. Yang kedua, bayaran sewa. Dan yang ketiga, manfaat. Barang nak sewa tadi itu ada manfaat. Syarat sah sewa. Kedua-dua pihak adalah bersetuju mengadakan kontrak sewa. Dua-dua kena setuju. Dia tak boleh ada paksaan lah. Pemberi sewa paksa penyewa. Hang kena sewa ni. Kalau tak, sekian-sekian. Macam-macam. Diubah. Barang yang disewa itu adalah memberi faedah dan diharuskan oleh syarak. Satu, ada faedah, manfaat dan harus dari sudut hukum syarak. Kalau yang
dilarang hukum syarak tak boleh. Yang ketiga, barang yang disewakan bukan menjadi kewajipan kepada orang yang memberi sewa. Ni kita nak beri contoh. Contohnya, menyewakan rumah kepada isteri. Tak boleh sebab rumah ini adalah kewajipan suami untuk menyediakan kepada isteri. Suami wajib sediakan rumah kepada isteri. Maksud bila wajib tu, dia tak boleh nak beri sewa. Dia kena bagi isteri duduk. Percuma lah. Sewa kepada orang lain tak apa. Isteri pasal kewajipan dia nak menyediakan rumah. Sebab itu ayat dia, barang yang disewakan bukan menjadi kewajipan. 4, janganlah pekerjaan yang menjadi tujuan sewa merupakan fardu atau wajib bagi orang yang memberi sewa. Kalau jenis pekerjaan, ya, anak bagi kerja ni, Allahumma salli ala Muhammad, nak bagi kerja sebagai sewa lah, maksudnya ada bayaran upah. Bukan merupakan fardu atau wajib. Contoh kita pergi nak nampak lah fardu ni kan. Macam sembahyang dah. Kita ni malas sembahyang 5 waktu. Kita ada duit banyak. Kita kaya. Anak orang kaya kan. Boleh jadi anak kaya malas sembahyang. Ada kawan kita nampak rajin dia sembahyang. Tu kita pun kata aku puas sembahyang kat aku. 5 waktu sehari-hari aku bagi 1 waktu. Contoh kita kata RM5 lah. Ada ikut rakaat nah. Contoh. Subuh 2 rakaat RM2. Asar, zuhur, asar, RM4, RM3. Semua RM17 sehari. Aku puas RM17 tapi sembahyang. Sembahyang fardu untuk aku. Tak boleh. Ni pasal ni merupakan fardu. Nak bagi contoh lah. Contoh lain banyak lagi lah. Cuma nak bagi nampak. Baik, nombor 5, manfaat yang tercatat dalam kontrak boleh digunakan. Ada catatan pada barang yang disewakan. Kalau rumah tercatat ni, rumah ada 4 bilik. Rumah semedi ada 4 bilik, 3 bilik air. Maka kesemua 4 tu boleh diguna. Tu. Dia tak boleh dalam kontrak tu tercatat 4 rumah 4 bilik, sedia 3 bilik air. Dia boleh guna 3 ya. Satu dia kunci, dia buat store ada barang dia. Boleh tak ada masalah, tapi dalam kontrak sewaan tadi tu dia kena catat rumah ni ada 4 bilik. Bilik yang dibenarkan untuk digunakan sewaan iaitu 3 bilik. Jadi tak apalah, tercatat dalam kontrak. Baik. Kita berpindah kepada yang seterusnya. Syarat sah penyewa dan pembeli. Syarat sah bagi setiap rukun tadi. Syarat sah penyewa dan pemberi sewa. Pertama, akil balik. Sama macam tadilah jual beli. Berakal dan telah balik. Kemauan sendiri tak boleh paksa. Tidak bersifat membazir. Kedua, syarat sah bayaran sewa, bayaran dengan wang. Wang bayaran diketahui kedua pihak mengetahui kadar, jenis dan sifatnya. Keadaan bayaran tertentu. Syarat sah manfaat. Berharga barang tu nak sewa mesti berharga. Dapat diberikan oleh yang mengambil upah. Kalau yang ambil upah tu boleh berilah. Diketahui kadar dan jangka masa. Itu demikian pada tajuk sewaan. Itu pergi kepada tajuk yang ketiga, konsep yang ketiga untuk pertemuan kita kali ini, iaitu hutang. Pengertian hutang, memberikan suatu barang atau manfaatnya kepada seseorang. Barang atau manfaat itu perlu dikembalikan dengan syarat orang yang berhutang itu akan membayar atau mengembalikan barang tersebut dengan jumlah yang sama. Jadi dia berhutang barang, kena beri baliklah barang. Dia pinjam apalah, kita beri contoh. Pinjam pen. Dia berhutang nak pinjam pen kita bawa pen mari sekolah. Kita pun ada 2-3 batang pen, kita bagi pinjam kat dia. Kemudian dia kena pulang baliklah selepas dimanfaatkan, digunakan. Cuma ni ada pandangan lah mengatakan cuma kita minta pinjam tadi ni termasuk halalkanlah penggunaan dakwah pen tu, pasal kita guna makin mengurangkan dakwah tu. Itu tak ada masalah lah. Sebenarnya bila kita beri pinjam pen, kita dah sedia maklum lah. Orang guna pen takkanlah dia tidak akan menulis. Ya. Bila dia nak guna pen ke liquid paper ke apa semua ni ya jenis berkurang tadi ni, mesti akan berkurang. Jadi orang bagi pinjam tadi ni, dia kena redha lah. Hukum berkaitan dengan hutang piutang ni, hutang piutang RM2 ni. Memberi hutang sunat. Orang perlu benda tu. Orang no. Kan?
Dia nak benda tu kita beri sunat pasal kita memudahkan orang tu. Yang kedua, memberi hutang kepada orang yang sangat memerlukan. Ni orang sangat perlukan bantuan, wajib. Tak bagi berdosa. Membayar hutang wajib, bayar hutang ni wajib. Kalau tak bayar akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Menanggalkan hutang bagi orang yang berkemampuan haram. Dia berhutang tu kerana masa ni nombor 2 ni kan memerlukan. Maka wajib kita beri. Kemudian dah satu ketika dia keluar daripada kemiskinan, boleh jadi dia jadi kaya. Dia ingat dia ada hutang dengan kita tapi tak tahu nak katalah sebab apa macam-macam lah manusia ni kan tak mau bayar hutang. Dia mampu dah tapi tak bayar, buat lupa, haram berdosa. Jadi kalau kita berhutang masa awal kita perlu memang tak ada duit, tak apalah hutang. Kemudian bila kita ada duit kena bayar. Tak bayar ni berdosa, lawan wajib. Haram. Kemudian hutang, rukun berhutang. Penerima dan pemberi hutang, orang yang beri dan orang terima. Sebagai bukti hutang yang dilakukan adalah didatangkan 2 orang saksi lelaki yang adil. Dicatatlah hutang tu. Ini lebih kepada hutang yang Allah SWT Muhammad, hutang piutang yang jumlah yang besar lah. Kalau RM1, tapi kalau kata berasa nak ambil manfaat, kita nak sebut sebagai kerana disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Bila kata dalam bab berhutang ni, maka nak ada satu tempoh ditangguhkan setempoh, maka kena ada juru tulis. Boleh jadi RM1 kata tak apalah nak ambil kerana seruan dalam Al-Quran, jadi kita buat tak ada masalah. Cuma pun kata lah RM1 kita nak buat tulisan, nak buat apa tu kita sebutkan nak tulis kan, tak ada jadi masalah. Baik, yang kedua, barang yang dihutang mestilah milik penuh pemberi hutang. Barang yang dihutang tu milik orang yang beri hutang. Tak boleh bawa orang lain. Yang ketiga, sirah, iaitu akad pemberian hutang. Hutang tidak memerlukan lafaz penerimaan hutang. Dia daripada memberi. Lafaz beri, aku beri hang pinjam duit aku RM50 ni, dan dibayar sekianlah tarikh. Ataupun setelah hang mampu hang bayar balik. Tak ada jadi masalah lah tu. Yang terima tadi dia tak perlulah lafaz aku terima hutang ni. Tak perlu lafaz. Sudah maklum. Kerana orang yang nak berhutang dia biasa datang daripada orang nak berhutang, nak mari pinjam. Sebab dibolehkan berhutang tidak mempunyai wang yang cukup untuk memiliki sesuatu. Sebab apa berhutang ni sebab dia cukup duit lah. Dia nak makan, ada RM1 lah. Nasi RM2-3 kan. Nak pinjam RM1 kalau nasi lemak RM2. Tapi ada RM1 nak beli tak boleh, RM1. Jadi terpaksa pinjam RM1. Jadi pinjam dengan kawan kerana tak cukup. Desakan hidup, contoh orang miskin yang ni pun miskin kerana desakan hidup. Untuk tujuan perubatan atau menuntut ilmu, nak berubat, nak menuntut ilmu, nak mengembara lah kan. Orang yang nak berjalan. Ya, musafir menuntut ilmu ke tempat-tempat yang jauh. Untuk tujuan diharukan syarat seperti belajar, menuntut ilmu, belajar pergi ke mana, luar negara mana belajar, berniaga, berkahwin dan sebagainya. Kerana perkara-perkara inilah perlu berhutang. Hari ini pun berkahwin pun berhutang. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, anak-anak yang dikasihi demikian. Untuk tajuk yang kedua dalam bidang ibadah atau fiqh, iaitu muamalah dalam konsep asas, untuk 3 konsep asas. Jual beli, tempahan, sewaan dan juga hutang. 3. Jadi untuk kali ini 3 ini, dan insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang dengan tajuk konsep yang seterusnya, ada 3 lagi yang akan kita kupas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari untuk kali ini diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkara muamalah ini hubungan sesama manusia ini memang kita berhubung. Ya, pastinya tiap hari ada kita berjual belilah, kita beli barang, kita jual barang, ya, terlibat dalam urusan tersebut. Jadi kita kena benar-benar faham supaya tidak terlibat dalam perkara jual beli, sewaan dan juga hutang piutang tadi ni terlibat dalam perkara-perkara yang haram. Ya, mudah-mudahan segala urus niaga kita ni, urusan kita dalam muamalah adalah perkara yang halal dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali itu untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada kali ini. Untuk
tajuk yang kedua ataupun bahagian yang kedua dalam bidang ibadah ini. Mudah-mudahan kita beroleh kefahaman, ya, dan dapat kita melaksanakan urusan ini dengan menurut hukum syarak. Segala itu, apa yang kurang dan lemah itu, mohon kemaafan. Dan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti kita akan meneruskan dengan siri yang seterusnya, iaitu konsep asal bagi insurans, takaful itu, zakat dan juga syarikat, ya, pada pertemuan yang akan datang. Jadi sekadar itu, mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.